الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberikan kesempatan, ruangan masa, kelapangan. Itu nikmat yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang seringkali disia-siakan kathirun minan nas, ramai di kalangan manusia yang mensia-siakan dua nikmat ini, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan. Nikmat kelapangan masa yang Allah Ta'ala kurniakan, maka kita manfaatkan dengan kita beribadah. Nikmat kesihatan kita manfaatkan dengan kita salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam keadaan sihat sehingga akhir hayat kita, dan kekalkan kita sehingga akhir hayat kita dapat kita bersama-sama beribadah, khususnya salat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kita dari kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran, kisah yang seterusnya memohon keampunan
dan bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan bagi orang yang melakukan kesalahan, kesilapan. Kita adalah manusia yang mana tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan dosa. Tidak ada siapa pun yang terlepas, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, tidak ada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan dosa. Sebab kita bukannya maksum sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah insan yang maksum. Insan yang maksum seperti Rasulullah, bengkak kaki beribadah di malam hari. Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau itu adalah kekasih Allah. Engkau itu telah dijamin syurga. Engkau itu maksum. Kenapa orang kata sampai bengkak-bengkak kaki beribadah? Apa kata Nabi? Apa jawab Nabi? Tidakkah aku ingin menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi beribadah kerana syukur, sehingga bengkak-bengkak kaki. Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ini sekadar tanggungjawab saja, tuan-tuan. Kita hanya beribadah ini sebab fardu, kena solat. Kalau tak kena solat, agak-agak nak solat ke tak solat? Kan? Bangun malam memang tak kan? Beribadat kita macam mana? Masya Allah. Solat tarawih tu pun sebab ramai datang masjid, sebab tu kita datang juga. Kalau tidak orang kata tak datang pula, sebab tu kita tengok ujung-ujung kita pun tak datang. Kan? Ujung-ujung dah ramai dah. Mula-mula ramai kan. Lepas tu dah mula tinggal sikit-sikit. Lepas tu dah mula dah jarang-jarang. Lepas tu dah mula dah kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kan? Tu solat tarawih. Sebab apa? Sebab sunat. Apatah lagi nak beribadat pada waktu malam, nak berqiyamul lail lagilah. Lagilah. Kalau tak dianjurkan program qiyamul lail, tentang memang kita pun tak bangun qiyamul lail. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, dikisahkan bagaimana ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beribadat di malam hari, Nabi tidak pernah membaca kurang daripada 100 ayat. Cuba bayangkan. Ada kalanya kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi solat dalam keadaan Nabi duduk waktu malam. Waktu malam. Ada kalanya kata Aisyah, Nabi solat dalam keadaan Nabi duduk. Sebab apa? Sebab Nabi baca surah yang amat panjang. Sehinggalah berbaki lebih kurang dalam 30-40 ayat, Nabi bangun untuk habiskan bacaan 30-40 ayat. Banyak ke tak banyak? Duduk tu dah panjang lah. Nabi sambung pula berdiri dalam keadaan Nabi membaca, nak habiskan pula 30 ayat. Lepas habis 30 ayat, Nabi rukuk. I'tidal, Nabi sujud. Lepas tu Nabi bangun pula, Nabi baca, Nabi duduk antara dua sujud, Nabi sujud, dan ketika bangun Nabi duduk, Nabi baca Fatihah, dan Nabi sambung lagi bacaan surah. Begitu juga kata Aisyah, rakaat yang kedua pun macam tu juga. Berbaki 30 ayat, 40 ayat, Nabi baru bangun. Nak menunjukkan betapa hebatnya, betapa kuatnya Nabi beribadat. Agak-agak kita kalau baca 30 ayat macam mana? Bukan 100, 30 ayat. Itulah ibadat Nabi pada malam hari, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar Nabi insan yang maksum. Nabi istighfar, kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah kurang istighfar daripada 70 kali setiap satu hari. Kita ni setiap kali solat 3 kali je. Kan? Tu pun kalau sempat buat. Tu pun bila waktu maghrib dengan isyak, subuh gagah-gagah sekali. Kalau 3 waktu saja kita istighfar agak-agak, satu hari berapa kali kita istighfar? 3 kali 3 berapa? 9 kali kita istighfar. Bila lagi nak istighfar? Waktu marah orang. Okeylah. Waktu marah orang kan astagfirullahalazim sebut juga.
Berapa kali kita istighfar satu hari? Tanya diri kita. Nah, hari ni kita dah istighfar berapa kali dah? Cukup dah 100 kali? Istighfar kita lebih dah 70 kali. Rasulullah SAW tak kurang 70 kali pada satu hari Nabi istighfar. Sedangkan Nabi insan yang maksum, Masya Allah, insan yang terpelihara daripada dosa, insan yang dijamin syurga, tetapi ibadatnya sungguh-sungguh, solatnya sungguh-sungguh, istighfarnya sungguh-sungguh. Dalam sebagian riwayat, bila Nabi membaca ayat berkaitan api neraka, siksaan, Nabi akan menangis, Masya Allah, sehingga kata sahabat ni basah janggut Nabi ni. Dengan apa? Dengan sebab Nabi bimbang dan takutnya dengan azab kubur dan azab api neraka. Kita sambil semayang ingat apa? Ingat beras. No, sambil semayang duk ingat beras beli ke tak beli lagi ni. Lagi nak balik lagi nak beli beras. Nak beli beras cap apa tak tahu. Nak cari beras yang paling murah ni kat mana. Tu duk fikir tengah semayang tu. Kan, tengah semayang duk fikir gula, fikir beras, fikir ikan, fikir ayam. Rasulullah SAW setiap kali baca ayat rahmat, ayat tentang syurga, hadirin hadirat yang dikasihi Allah, Nabi meminta rahmat, minta syurga. Bila sampai ayat azab, Nabi akan menangis dan minta perlindungan daripada siksaan api neraka. Kita salat macam mana? Khusyuk kita macam mana? Allahu Akbar. Bukan tuan-tuan je, termasuk saya sekali dah tanya ni pada malam ni, diri kita sendiri. Khusyuk kita macam mana tuan-tuan? Allahu Akbar. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tidak terlepas daripada melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali segera kepada Allah dengan bertaubat. Bertaubat. Maka sentiasalah memohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Minta astaghfirullah, aku memohon keampunan, wahai Tuhan Rabbal baraya, Tuhan sekalian manusia. Astaghfirullah minal khataya, aku memohon keampunan dari segala dosa-dosa. Ni kita ulang istighfar, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan kita kena ingat, kalau kita direct minta keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin agak lambat. Kita kalau direct minta ni dia lambat, maka kita kena guna kabel. Kena guna kabel, kabel, tahu kabel? Macam kita nak minta kerja pun cari kabel juga. Nak minta pindah pun cari kabel juga. Nak transfer cari kabel juga. Maksudnya kabel tu kena yang kuat lah. Jangan sakat kabel kabel TM. Dia kena kabel yang besar tu. Baru lagi ada lagi besar kabel, lagi cepat. Kat dunia ni pun kita nak dapat apa-apa pun kena guna orang tengah. Kan? Macam tu jugalah kita nak minta keampunan Allah, kita kena cari orang tengah. Siapa orang tengah yang paling dekat dengan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diharuskan. Bahkan digalakkan kepada kita bertawassul. Endahkan orang yang duk sebut tawassul, tak boleh tu biarkan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengaruskan, bahkan menyarankan agar kita kalau kita berdoa, kita nak doa apa-apa, kita jadikan Rasulullah sebagai orang perantaraan. Ataupun bahasa kita pakai sekarang, kabel lah, jadi orang tengah. Sebab tu kalau kita tengok dalam khutbah Jumaat, ingat tak ingat tak? Tok Khatib baca setiap khutbah Jumaat, khutbah yang kedua, Allahumma inna natawassalu bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu baca tu dalam khutbah. Maka boleh kita bertawassul, tidak menjadi masalah. Bertawassul, kita memohon, ya Allah,
dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertawassul dengan nabimu, ya Allah, aku bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar engkau ampunilah segala dosa-dosaku. Boleh, tidak menjadi masalah. Nah, mari sama-sama kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa ayat 64, ini di antara dalil kita boleh bertawassul. Cuma adalah sedikit perbezaan pandangan para ulama berkaitan tentang tawassul ini. Ada yang berpendapat bertawassul dengan Nabi ini hanya waktu Nabi hidup. Tetapi yang muktamad di kalangan para ulama mazhab kita, yang mana mengatakan bertawassul ini bukan hanya pada waktu Nabi hidup, bahkan setelah kewafatan Nabi juga kita boleh bertawassul dengan Nabi SAW, kerana ayat ini tak nyatakan sama ada Nabi hidup ataupun Nabi telah wafat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Shadaqallahul azim. Walau annahum idh zalamu anfusahum, kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri dengan membuat dosa dan kesalahan, ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul, datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah. Seandainya ada orang yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, datang kepadamu wahai Muhammad dan mereka memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, tentu sekali, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini menceritakan kepada kita sesiapa saja yang pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu mereka memohon agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tolong minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada mereka. Lawajadu, ayat ini kalau jumpa lawajadu bermakna pasti. Pasti. Maknanya mereka ini akan mendapati apa? Akan mendapati keampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tolong minta untuk dia, siapa dia? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jasad Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah diriwayatkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jasad para nabi-nabi, para anbiya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jasad para anbiya tidak akan dimusnahkan dan tidak akan dihancurkan oleh tanah. Kalau jasad kita masuk saja dalam tanah, tak sampai beberapa bulan habis, dimakan oleh ulat-ulat, habis. Tetapi jasad Rasul, jasad para nabi, kata Nabi SAW, tidak akan hancur. Di antara bukti, kalau tuan-tuan ingat, bahwasanya Rasulullah SAW di saat kewafatan Nabi SAW, selama 3 hari hingga ke 4 hari jasad Rasulullah tidak diuruskan. Lama tak? Ini membuktikan bahwasanya jasad Rasulullah tidak membusuk, tidak rosak,
selama 3 hari. Walaupun di situ adalah khilaf berkaitan tentang kenapa jasad Rasulullah tidak disegerakan diuruskan. Tetapi yang kita nampak di sini kerana nak membuktikan bahwasanya jasad Rasul itu tidak rosak tanpa letak apa-apa bahan. Tak payah letak apa pengawet. Segar, seperti mana jasad orang yang sedang tidur, tidak rosak selama 3 ke 4 hari. Jasad Rasulullah tidak diuruskan. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya para sahabat confused, pakat duk bincang macam mana nak mandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahabat tak reti dah. Bukan tak reti. Duk mikir macam mana nak tanggalkan pakaian Nabi ataupun tidak, sebab tak ada wahyu dah lepas tu. Daripada mana nak dapat? Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menghantar bantuan daripada menghantar bantuan malaikat turun untuk membantu. Hadirin, hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, lalu dimandikan jasad Rasulullah bersama dengan pakaian. Sebab jasad Rasulullah tidak dilihat oleh para sahabat. Tak tengok. Dimandikan bersama dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pandangan yang mengatakan disebabkan telajak hari itu, disebabkan para sahabat tengah orang kata menguruskan perkara yang sangat penting ni. Apa dia? Tentang pemerintahan dan khalifah. Macam-macam lah pandangan para ulama. Tapi yang kita dapat lihat di sini daripada banyak-banyak pandangan dan persisian di antara para ulama, kita nampak di sini, yang saya juga nampak adalah nak membuktikan bahawasanya jasad Rasulullah, jasad seorang insan yang mulia tidak akan rosak buat selama-lamanya. Sebab tu tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, jasad Rasulullah ni sebenarnya dah ada banyak pengkhianatan dah. Ramai dah orang yang cuba nak mencuri jasad Rasulullah. Allah Ta'ala pelihara jasad Rasulullah. Dah ramai dah orang cuba buat macam-macam. Tak kira lah daripada siapa, terutamanya daripada musuh Nabi SAW. Memang mereka berusaha untuk mendapatkan jasad Rasulullah SAW. Tak tahu apa sebab. Mungkin mereka nak tengok bukti ataupun tidak, betul ke tak betul jasad Rasulullah ini segar ataupun tidak, dirosakkan dengan tanah ataupun tidak. Kita sebagai umat Nabi SAW, walaupun tak tengok sekalipun, kita yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mana Nabi kata apa? Jasad para Nabi tidak akan hancur, jasad para Nabi tidak akan rosak dan tidak akan dimakan oleh ulat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW sentiasa, sebagaimana Nabi hidup, begitu jugalah ketika Nabi wafat, Nabi sentiasa mendampingi. Sentiasa. Mana bagi orang yang datang kepada Nabi SAW, banyak hadis, siapa yang menziarahiku, kata Nabi, walaupun selepas kewafatanku, seperti dia menziarahiku sewaktu aku hidup. Maka di sinilah kita ambil satu kesimpulan, bertawassul dengan Nabi SAW dibolehkan, diharuskan, walaupun setelah kewafatan Nabi SAW, berdasarkan banyak hadis yang mana kita sebut tadi, siapa yang menziarahiku walaupun selepas kewafatanku, kata Nabi, sama seperti dia ziarahiku sewaktu hidupku. Dan begitu juga berkaitan tentang Nabi kata apa? Fa'aksiru, banyakkanlah alayya bisalah, banyakkanlah berselawat ke atas aku, kerana selawat kalian akan dibentangkan kepada aku. Menunjukkan Nabi SAW sentiasa mendapat maklumat, mendapat orang kata maklumat berkaitan tentang umat setiap hari tuan-tuan, terutamanya pada hari Jumaat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikuatkan lagi dengan satu cerita, satu kisah. Di sebalik ayat ini ada satu kisah yang menguatkan lagi tuan-tuan. Walaupun kisah ini taklah boleh dijadikan dalil, kita tak kata kisah ni dalil, tapi kisah ini datang daripada orang yang alim. Kisah ini datang daripada seorang tabi'in, seorang yang alim. Maka
Kita tak bolehlah nak meragui, cuma orang kata kisah ini tidaklah boleh dijadikan dalil. Ada juga bila kita sebut kisah ni, dia kata kisah ni tak boleh dijadikan dalil. Tetapi kita yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang saleh dan orang-orang yang alim. Hadirin, hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sebutkan tadi, bertawassul ini dianjurkan dalam agama Islam. Bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada dilakukan ketika hayat baginda masih lagi hidup ataupun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, ini satu kisah yang mana Nabi Adam alaihi salam pernah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan berapa ribu tahun jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Masa Nabi Adam duduk ada atau ada lagi tak Nabi Muhammad? Rasulullah ada lagi? Tak ada lagi. Bahkan tak ada siapa pun lagi. Nabi Adam alaihi salam dengan Hawa saja. Dua orang saja, Nabi Adam dengan Hawa, ketika mana mereka melakukan kesilapan. Hari-hari duk minta Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Duk minta, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ampunilah kami. Kalau kami tak diampuni, maka kami akan jadi orang-orang yang teranaya, orang yang zalim. Berdoa, akhir sekali Nabi Adam alaihissalam mendapati di syurga itu termaktub nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengampuninya. Sedangkan waktu tu Nabi Muhammad belum lagi wujud, belum lagi ada, belum lagi diciptakan. Nabi Adam adalah orang yang pertama yang bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Hakim menyebut riwayat hadis berkaitan dalam kitabnya Al-Mustadrak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Mustadrak berkaitan tentang hadis ini, yang mana diceritakan bahawasanya Nabi Adam alaihi salam pernah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kisah berkaitan seorang tabi'in yang bernama Imam Al-Utbi. Semua kita kenal kan? Imam Al-Utbi ini adalah tok guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Hebat tak hebat? Tabi'in, orang soleh, ulama, syekh, masyayikh, syekh kepada mazhab Asy-Syafi'i. Cerita Imam Al-Utbi, satu hari ketika mana aku duduk di samping makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Imam Al-Utbi duduk di tepi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki Arab Badui. Arab Badui ni macam orang asli dalam pendalaman tu. Dia datang, lalu dia pun terdengar Arab Badui ini bercakap dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui ini bercakap. Apa dia? Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia ucapkan salam. Salam sejahtera ke atasmu, wahai Rasulullah. Lalu kata Arab Badui ini, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ni Arab Badui ni kata, aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata? Apa firman Allah ini? Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri dengan membuat dosa dan kesalahan datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Setelah mana dia ucapkan macam tu, dia kata, dan aku telah datang kepadamu ya Rasulullah. Ni Rasulullah dah wafat dah ni. Imam Al-Utbi duk tengok gelagat Pak Arab ni, Pak Arab Badui ni. Apa dia kata? Ya Rasulullah, aku dah datang dah ya Rasulullah. Aku datang kepadamu ya Rasulullah dalam keadaan aku nak minta, aku nak minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosaku, dan aku sangat-sangat mengharapkan syafaatmu kepada Tuhanku. Maksudnya aku minta sangat ya Rasulullah, tolong minta
kepada Allah agar dosa aku juga diampunkan. Lalu ketika mana Arab Badui ni dia nak balik, dia sempat menyebut beberapa syair seperti berikut. Apa katanya? Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zamuhu fataba min tibihinna al-qa'u wal akimu nafsil fida liqabrin anta sakinu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu. Ni di antara syair Arab Badui ni, dia bersyair. Apa maksud dia? Wahai manusia terbaik, bersemadi dalam bumi jasadnya, maka harumlah lembah dan bukit dengan keharumannya. Jiwaku jadi tebusan kubur yang engkau penghuninya. Di dalamnya ada pribadi suci, pemurah lagi mulia. Lalu dia pun balik. Arab Badui ni pun balik. Lalu Imam Al-Utbi meneruskan ceritanya. Kemudian lelaki itu pun balik, meninggalkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Al-Utbi ni tiba-tiba dia kata, aku rasa mengantuk sangat. Dan dia tertidur di sisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia tidur di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bermimpi Rasulullah datang kepadanya dan berkata kepada Imam Al-Utbi, wahai Utbi, pergi segera berjumpa Arab Badui tersebut dan khabarkan berita gembira kepadanya bahawa Allah telah mengampuninya. Hadirin, hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi meletakkan kisah Al-Utbi ini dalam kitabnya Al-Idah fi Manasik. Beliau memuji ucapan Badui tersebut dan menganjurkan agar ianya diamalkan ketika kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ditambah 2 bait lagi, iaitu antas syafi'ul ladzi turja syafa'atuhu 'ala sirati idza ma zalatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abada minni salamu alaikum ma jaral qalamu. Artinya apa? Engkaulah pemberi syafaat yang diharapkan syafaatnya ketika tergelincir segala kaki ketika melintasi titian sirat, dan 2 sahabatmu Abu Bakar dan Umar, aku tidak akan lupa selama-lamanya. Dariku ucapan salam untuk kamu sebanyak tulisan kalam. Ini di antara kisah berkaitan tentang tawasul. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kisah ini. Dan ingat, kita dibenarkan, bahkan kita dianjurkan bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Rujukan Taufiq Al-Bari litawdih wa takmil masail al-idah lil Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, Dar As-Salam Kahirah, jilid 2 halaman 175. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.